Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kali ini kita nak bincangkan jawapan bab 1 bagi indeks yang saya dah bagi tadi. Okey, kita nak bincangkan jawapan bersama-sama. Okey. Untuk nombor 1, negatif 4 kuasa 3. Okey, jadi bagaimana kita nak selesaikan soalan ini? Okey. Negatif 4 ni saya akan tukarkan asas 4 kepada asas 2. Jadi negatif 2. Betul? 2 kuasa berapa? 2 kuasa 2 kuasa lagi. Kuasakan lagi dengan 3. Jadi dia akan jadi negatif 2 kuasa 6. Okey? Ini tak ada kurungan. Okay, kuasa 6. Okey. Okay, sebab saya kurungan dah tak ada lagi, so kita dah darabkannya. Jadi kurungan hilang. Okey. Jadi tapi pada jawapan ni agak mencabar sikit tau. Okey, ini tak ada negatif, jadi automatically salah. B bukan, C pun bukan. Tapi kenapa D ada negatif? Okey, cuba lihat. Ini adalah dia guna ada trik sikit. Okey. Jadi untuk negatif 2 kuasa 6 jika dikurungkan, negatif ni bila awak kuasakan dengan nombor yang genap, indeks yang genap, dia akan jadi positif. Okey, jadi untuk yang ni negatif 2. Kalau saya buang kurungan dia akan jadi negatif 2 kuasa 6. Okey, sama juga. Faham? Okey. Sebab apa? Nilai yang tadi kan saya dah beritahu. Jadi kalau yang ke dalam ni, negatif 2 kurungan kuasa 6, indeks yang positif. Bila indeks positif jumpa dengan simbol negatif di luar, jadi negatif. Jadi negatif 2 kuasa 6. Okey, dia sama, jadi jawapannya adalah D. Okey, bagi nombor 2, antara berikut yang manakah setara dengan 125, negatif 125. Okey. Dan 200/216. Okey, jadi kalau lihat, okey, kalau lihat asas, okey, saya highlightkan guna warna lain asas bagi setiap pilihan jawapan 5 dan 6. Okay, jadi saya tahu bahawa yang 125 ni kita akan asas 5. Apa yang kita buat? 125 kita bahagi berulang dengan 5, ni akan dapat 125 bahagi 5, kita akan dapat 25. Lepas tu bahagi lagi dengan 5, kita dapat 5, bahagi lagi dengan 5, kita akan dapat 1. Jadi ini adalah 5 kuasa 3. So ada 3 kali, 1 2 3. Okey, 216 pula. Kita tahu dia adalah asas 6. Jadi 216 bahagi dengan 6. 216 bagi 6 sama dengan 36. 36 bagi 6, 6 bagi 6, 1. Ini bersama dengan 6 kuasa 3. Jadi kalau saya letakkan kurungan di luar, negatif 5/6 kuasa 3. Ya, jadi jawapannya adalah A. Nombor 3. M4/7 boleh ditulis sebagai, okay, ingat, bagi indeks pecahan dia adalah punca kuasa. Okey, jadi awak akan tulis 7 ni berada di punca kuasa dan 4 adalah kuasa. Jadi yang mana jawapannya? A. Okey, faham? Okey, sekarang nombor 4. Permudahkan 8x kuasa 8 darab 3x kuasa 5/6x kuasa 9. Okey, jadi kita nak permudahkan. Okey, apa yang saya akan buat? Saya akan kumpulkan perkali dahulu. 8 darab 3/6. Okey.
Kemudian yang ni asas X saya akan kumpulkan dengan indeks X. 8 darab 5 tu adalah tambah. 8 tambah 5. 8 pula. X kuasa 8 darab X kuasa 5. Dia adalah tambah. Per X kuasa 9. Jadi tolak 9. Okay, tekan kalkulator untuk cari nilai yang di depan. 8 darab 3 bahagi 6. Awak dapat 4. X. Kemudian 8 tambah 5 tolak 9 bersamaan dengan 4. Jadi awak dapat X. Okay, jawapannya 4. X kuasa 4B. Okey, nombor 5. Diberi 1 per K M sama dengan 8 kuasa negatif 4. Okey. Bagi indeks negatif. Okey. Dia adalah pecahan. Okey, sebenarnya pecahan. Indeks negatif bermaksud pecahan. Jadi kita akan cari, tulis K 1 per M. Sebenarnya 1 per 8 kuasa 4. Jadi K ni adalah 8. M ni negatif adalah 4. Jadi K adalah 8, M adalah 4, adalah D. Nombor 6. Diberi 7 kuasa 2X tolak 1 per 343. Cari nilai X. Okey, apa yang saya akan buat? Saya akan tukarkan 343 kepada asas 7 guna pembahagian berulang. Okey, 343 bahagi 7. 343 bagi 7, 49. 49 bagi 7, 7. 7 bagi 7, 1. Jadi sama dengan 7 kuasa 3. Kita akan dapat 7 kuasa 2X tolak 1, 7 kuasa 3. Bila asas tersama, okay, saya akan ambil bagi indeks sahaja. 2X tolak 1 sama dengan 3. Ni hanya boleh dilakukan bila asas adalah sama. Jadi saya pindahkan satu sebelah. 2X 3 tambah 1. 2X 3 tambah 1 adalah 4. Okay, kemudian X adalah 2. Jadi kita cari berapa nilai X adalah 2. D. Okay, jadi jawapannya adalah D. Okay. Sekarang bahagian B. Lengkapkan rajah di bawah dengan nilai yang sesuai. Okey. Yang penting hasilnya adalah 6 kuasa 8. Okey, nak jadikan 1 per 6 ni 6 kuasa 8. Okey, kalau saya buat yang ni 1 per 6. Okey. Jadi 6 tu berada di atas. Saya jadi 6 kuasa negatif 1. Okey, jadi kalau saya nak buat 6 kuasa 8, jadi per, jadi kita perlu buat 1 per 6 negatif 8. Betul tak? Dia akan jadi bertentangan. Positif sini, dia akan negatif sini. Positif di sini akan jadi negatif di sini. Jadi ini adalah negatif lah 8. Okey, yang sebelah ni pula. Okey, 6 kuasa 12 tolak 6. No, tolak 6 pula. Tolak berapa menghasilkan 6 kuasa 8. Okey, 12 tolak X lah saya anggap 6 sama dengan 8. Okey, jadi X ni adalah 4. Okey, ini pula 6 kuasa berapa jadi dengan 6 kuasa 8. Okey, apa yang saya buat? Saya anggapkan ni X Okey, kita akan dapat 6 1 per 4 X sama dengan 6 kuasa 8. Okey, jadi saya buangkan pula. Okey,
Saya cancel asas yang sama. 1/4 X sama dengan 8. Okey, maka pindahkan 4 di sebelah. X sama dengan 32. Dan yang ni pula 6 kuasa 2 darab, saya anggap ni X Saya anggap ni X. 6 kuasa X sama dengan 6 kuasa 5 sama dengan 6 per 2 tambah X per. Mana ada per lagi, dia akan jadi tolak tau. Tolak 5 sama dengan 8. Okey, yang ni saya akan pindah sebelah. 2 tambah X 8 tambah 5 terak 13 X tambah 2 X 13 tolak 2 X sama dengan 11. Jadi yang ni nilainya adalah 11. Okey, bahagian C. Nilaikan 64/5/6. Okay, jadi kita nak nilaikannya. Okey. Jadi 64 ni adalah nombor genap. Apa yang saya akan buat? Saya akan cuba bahagikan 64 bahagi 2. Okey, bagi pengulangan 2. 64 bahagi dengan 2 40 no, 32 bagi 2 16 bagi 2 8 bagi 2 4 bagi 2 2 bagi 2 1. Jadi 64 ni bersamaan dengan 1 2 3 4 5 6. Jadi 64 5/6 bersamaan dengan 2 kuasa 6 5/6. Bagaimana saya tahu 2 kuasa 6 tadi? Saya dah hitung 1 2 3 4 5 6 sama dengan 2 kuasa 6. Sekejap. Okey, kemudian kita boleh potong 6 dengan 6. Kita akan dapat 2 kuasa 5. Okey, dia nak nilaikan, tekan kalkulator 2 kuasa 5 berapa? Dia akan jadi 32. Okey, kalau soalan nak mudahkan, yang ni cukuplah awak berhenti setakat 2. Madam pula 2 kuasa 5. Okey, ni kalau dia nak permudahkan. Kalau dia nak nilaikan, kita harus hitung habis, barulah ni adalah nilaikan. Okey, faham? Kalau soalan nak permudahkan, cukuplah sekadar berhenti di 2 kuasa 5. Nilaikan, cari nilai akhir, tekan kalkulator. Okey, ini soalan nak awak nilaikan, jadi kita akan ikut sampai habis. Okey, nombor 2. Diberi 32. Kenapa 32? 3 kuasa 2P tambah 27 sama dengan 108. Cari nilai P. Jadi yang ni saya nampak ada asas 3. Okay, jadi saya akan cuba samakan asas. Guna pembahagian berulang. 27 bagi 3. 27 bagi 3 9. 9 bagi 3 3. 3 bagi 3 1. Jadi saya tahu bahawa 27 bersamaan dengan 3 kuasa 3. 1 2 3 kan. 108 pula saya bagi dengan 3. Saya akan dapat 36. 36 bagi 3 12. 12 bagi 3 4. Oh. Okey, tapi yang ni tak dapat bagi dengan 3. 4 dapat bagi dengan 3. Okey, jadi yang ni bukan caranya. Jadi kita padam balik. Kita akan guna cara yang lain. Okey, tapi sekarang kita fokus lagi ke soalan balik. Fikir lagi. Okey, ni ada tambah 27. Jadi saya akan pindahkan 27 dulu untuk tolak. 3 2P 108 tolak 27 sama dengan 81. Okey.
81 pun kita boleh tukar jadi asas 3. Okey, 9 pula, 27. Dia bagi 3, 27 bagi 3 adalah 9. 9 bagi 3, 3 bagi 1. Okey, jadi 3, 2P sama dengan 3 kuasa 1, 2, 3, 4. 3 kuasa 4. Saya padamkan dulu ini. 3 kuasa 4. Okey, jadi awak boleh nampak 2P sama dengan 4. P adalah 4/2 P sama dengan 2. Okey. Faham? Okey, B. Ringkaskan negatif 3P. Negatif pula. Ringkaskan punca kuasa 3 PQ kuasa 2 darab punca kuasa 2 PQ bahagi PQ. Okey. Awak akan dapat. Dia nak awak ringkaskan Jadi ni adalah pemudahkan. Okey, punca kuasa 3 PQ darab dengan PQ bahagi PQ. Okey, bila kita nak pemudahkan, kita perlu tukarkan yang punca kuasa ni jadi indeks pecahan. Jadi PQ kuasa 2 kuasa 1/3 darab PQ kuasa 1/2 bahagi PQ. Okay, kemudian nak darabkan kuasa di dalam PQ kuasa 1/3. Yang ni dalam Q 2/3 darab P 1/2. Yang ni kena darab juga Q 1/2 bahagi PQ. Okey, jadi kita boleh kumpul P dengan P, Q dengan Q. Coba sebelah. P. Okey. Ini akan jadi sama dengan P 1/3 darab jadi akan ditambah 1/2 bahagi akan jadi tolak 1. Ini 1 Q pula 2/3 tambah 1/2 tolak 1. Okey, untuk 1 dia bersamaan dengan 2/2. Sebab apa? Kita nak samakan dengan pecahan dekat depan. Okey, 1. Okey, kalau awak tak nak tukar jadi 2/2 pun tak apa. Okey, kita fokus ke depan ni dulu. Kita fokus depan ni dulu Okey, ni akan jadi, tekan kalkulator pun boleh. 1/3 tambah 1/2 dia bersamaan dengan 5/6 tolak 1. Q 2/3 tambah 1/2. Akan jadi 7/6 tolak 1. Yang ni senang lagi. Kita tukarkan yang satu ni jadi 6/6. 5/6 tolak 6/6. Q 7/6 tolak 6/6. Awak akan dapat P negatif 1/6. Q sama dengan 1/6. Nampak tak? Jadi negatif ni berada di bawah. Jadi, kita akan dapat Q 1/6 sama dengan P 1/6. Okey, dengan kata lain, Q per P kuasa 1/6. Okey, bagi C, sesuatu cecair disejukkan dari suhu awalnya 16 darjah Celsius kepada T darjah Celsius dalam masa X minit. Diberi 16, diberi T sama dengan 16 kurungan 4 kuasa X. Cari nilai T apabila X sama dengan 2. Okey, jadi kita ada persamaan T sama dengan 16
4 kuasa X. Okey. Sekarang cari nilai T apabila X sama dengan 2. Jadi kita gantikan X dengan 2. Okey. 4 kuasa 2 adalah 16. Jadi 16 darab dengan 16. 16 kuasa 2 adalah 256. Okey, dan X pula. Okey, guna persamaan yang sama. T sama dengan 16 4X. Okey. Jadi T sekarang dia nak kita diberi nilai T T adalah 1024 sama dengan 16. Okey, dia nak macam nilai X. Jadi apa yang saya buat, saya pindahkan dulu 16 ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Okey, kemudian tekan calculator, bahagi dengan 16. Okey, kita dapat 64. Okey. Okey, 64 ni saya perlu cari dia asas 4. Okey, bagaimana saya tukar kepada asas 4? Saya bahagi berulang pada 4. 64 4. 64 bagi 4 adalah 16. 16 bagi 4, 4 bagi 4, 1. Sama dengan 4 kuasa 3. Jadi, kalau 4X sama dengan 4 kuasa 3, maka X adalah 3. Okay, jadi itu sahaja latihan untuk ulang kaji bab 1. Okay. Jadi, saya nak awak buat latihan seterusnya supaya awak lebih mahir untuk bab 1. Okay, sekian. Terima kasih.